Seterusnya hikam yang keempat. Hukmu at-tadbir wal ikhtiyar. وإذا كانت الهمة لا تخرق أسوار الأقدار فما بالك بالتدبير والاختيار الذي أشار إليه بقوله أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تكن به لنفسك. قلت التدبير في اللغة هو النظر في الأمور وأواخرها وفي اصطلاح هو كما قال الشيخ أحمد زروق رضي الله عنه تقدير شؤون يكون عليها في المستقبل بما يخاف أو يرجى بالجزم لا بالتفويض فإن كان مع التفويض وهو أخروي فنية خير أو طبيعي فشهوة أو دنيا أو دنيوي فأمنية فإن كان مع التفويض وهو أخروي فنية خير أو طبيعي فشهوة أو دنيوي فأمنية. انتهى. أقسام التدبير. فاقتضى كلامه أن التدبير على ثلاثة أقسام قسم مذموم وقسم مطلوب وقسم مباح. فأما القسم المذموم فهو الذي يصحبه الجزم والتصميم سواء كان دينيا أو دنيويا لما فيه من قلة الأدب وما يتعجله لنفسه من التعب إذ ما قام به الحي القيوم عنك لا تقوم به أنت عن نفسك وغالب ما تدبره لنفسك لا تساعده رياح الأقدار وتعقبه الهموم والأقدار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الروح والراحة في الرضا واليقين. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه لا تختر من أمرك شيئا واختر أن لا تختر وفر من ذلك المختار ومن فرارك ومن كل شيء إلى الله وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكلام هؤلاء السادة محمول على ما إذا كان التدبير بالنفس مع الجزم وأما ما كان مع التفويض فليس بمذموم ما لم يطل. وأما القسم المطلوب فهو تدبير ما كلفت به من الواجبات وما ندبت إليه من الطاعات مع تفويض المشيئة والنظر إلى القدرة وهذا يسمى النية الصالحة. لا. وهذا يسمى النية الصالحة. وقد قال عليه السلام نية المؤمن خير من عمله. وقال أيضا حاكيا عن الله سبحانه إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. الحديث. وهذا مفهوم قول الشيخ فما قام به غيرك إذ مفهومه أن ما لم يكن به عنك وهو الطاعة لا يضرك تدبيره. وأما القسم المباح فهو التدبير في أمر دنيوي أو طبيعي مع التفويض للمشيئة والنظر لما يبرز من القدرة
muawwalin ala syai'in min dhalika. Wa alaihi yuhmalu qawluhu sallallahu alaihi wasallam at-tadbiru nisful aishi bi syarti an la yuraddidahu al-marrata ba'da al-marra. Fal qadarul mubahu minhu huwa mururuhu 'ala al-qalbi karrihi yadkhulu min taqin wa yakhruju min ukhra. Wa hadha huwa tadbiru billah wa huwa sya'nul 'arifin al-muhaqqiqin wa 'alamatu kaunihi billahi annahu idza baraza min al-qudrati aksa ma dabbara lam yanqabid wa lam yattarib bal yakunu kama qala syair sallim li salma wasir haitsu sarat wattabi' riyahal qada wadur haitsu darat. Wa qala Syekh Ibnu Athaillah Sakandari fi Tanwir fi isqat at-tadbir fa'idatun i'lam anna al-asya'a innama tudhammu wa tumdahu bima tuaddi ilayhi. Fatadbirul madhmumu ma shaghalaka 'anillahi wa aqtalaka 'anil qiyami bi khidmatillahi wa saddaka 'an muamalatillah. Wat-tadbirul mahmudu huwa alladhi yu'addika ila al-qurbi minallahi wa yuwassiluka ila mardatillah. Ma thamma illa ma arada. Fatruk umumaka wantarihi. Watruk syawaghilaka allati syughilta biha tastarihi. طيب هذا كلام الحكمة الرابعة. Perkara yang berhubung kait dengan tadbir dan ikhtiar. Panduan tadbir dan ikhtiar dalam kehidupan kita macam mana? Kita pada perbincangan kita yang lepas dalam kalam hikam yang ketiga, kita telah kenal pasti bahawa himmah yang kental, yang teguh, yang kuat itu sebenarnya tidak boleh sama sekali mengatasi apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah begitu keadaannya, apatah lagi kedudukan seseorang itu, kedudukan seseorang yang ingin mentadbir dan melakukan usaha ikhtiar sendiri tanpa tadbir dan ikhtiar Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita sedar bahawa semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, takkanlah kita nak pandai-pandai nak melakukan tadbir kita sendiri. Tak, pilihan kita sendiri. Begitu. Jadi untuk tujuan tu, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari nasihatkan kita dengan kata beliau, arih nafsaka minat tadbir. Rehatlah diri kamu daripada melakukan tadbir. Tak. Daripada kamu mentadbir diri kamu sendiri. Fama qamaka bihi ghairuka anka lam takum bihi li nafsika. Setiap perkara yang telah dilakukan oleh orang lain selain daripada kamu, setiap perkara yang telah dilakukan oleh orang yang selain daripada kamu, maka kamu tidak akan melakukan perkara itu untuk diri kamu. Jadi, maksudnya, kita lihat, insya-Allah kita akan lihat apa maksud kalam Ibnu Athaillah supaya kita rehatkan diri daripada tadbir. Tadbir itu apa dia sebenarnya? Tadbir itu apa dia? Tadbir itu perbuatan yang zahir ke ataupun urusan hati? Nah, kalau kita faham makna tadbir itu, baru kita nampak jelas kehendak dia. Nah,
Maksudnya arih nafsaka minat tadbir. Maksudnya kita faham sini tadbir itu sebahagian daripada urusan hati kita. Sebab tu Syekh Ibn Athaillah kata arih nafsaka, diri kamu tu, jiwa kamu, hati kamu daripada mentadbir sesuatu perkara. Sebab apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk diri untuk orang lain daripada kamu, kamu tidak akan dapat melakukannya untuk diri kamu walaupun kamu tadbir sekalipun. Itu maksud dia. Jadi buat apa kamu buat letih-letih memenatkan diri kamu, mentadbir, mengurus tadbir hatimu, memikir-mikir tentang urus tadbir yang akan berlaku, yang akan berlaku, yang kamu kehendaki, yang kamu tentukan, yang kamu nak tentukan dan seumpamanya. Kan? Maka itu maksud dia. Jadi maksud umumnya begitu. Kita tengok secara terperinci, tadbir pada bahasa ialah an-nazar fil umur wa awakhiriha. Perhati, teliti, fikir-fikir tentang satu perkara tu dan lihat kesudahannya macam mana. Maksudnya kita sini merancang lah. Merancang, hati kita merancang. Ni nak gini, pagi nak gini, belum pergi sini, lepas pergi sini, mesti gini, mesti tepat ni. Mesti waktu ni mesti ada di sini. Mesti begini, mesti begitu, tidak boleh gini, tidak boleh begitu. Tadbir kita kan? Itu tadbir hati kita. Pada bahasa pula, pada istilah pula, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Zarruq, takdiru syu'unin yakunu 'alaiha fil mustaqbal. Kita menguruskan suatu perkara, mengatur urusan satu perkara itu yang akan berlaku pada masa akan datang, yang mana dibimbangi perkara itu ataupun perkara itu berlaku, ataupun diharapkan perkara itu berlaku, ataupun dibimbangi perkara itu berlaku. Maknanya kita atur supaya tidak berlaku, supaya kita jaga-jaga supaya tidak berlaku. Kalau lah diharapkan berlaku, maknanya kita aturkan perkara itu supaya diharapkan mudah-mudahan perkara itu terjadi. Okey. Maka dengan bil jazmi, dengan jazam. Pagi esok pukul 7 mesti keluar dengan motosikal ataupun dengan kereta ke bandar. Mesti. Macam-macam mana pun tidak boleh, mesti kena keluar pukul 7. Memang confirm dah, kelah ke tak kelah ke, keluar pukul 7. Apa keadaan sekalipun esok kena keluar. Kita rancang belah kedah ni, kereta dia belah kedah semua sekali ni. Dia belah kedah. Minyak isi penuh belah kedah. Tayar cek belah kedah. Nak pergi ke bandar esok, lepas ambil duit kat bank, terus pergi jumpa kawan sana yang janji kat bandar sana dengan sebuah kereta lagi, terus bermusafir ke Kuantan sebagai contoh. Kita rancangan kita ni. Memang kita fix dah masa. Mesti jadi ni. La bitafwid, bukan kita serah pada Allah Ta'ala. Kita rancang tu jadi itu serah pada Allah lah. Macam mana? Tak. Itu perasaan tu kan. Perasaan kita mesti jadi. Itu panggil tadbir. Kalaulah ada perancangan tu dalam hati kita, tetapi kita ada perasaan serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tafwid, serah diri, dan perkara yang hendak kita rancang itu merupakan perkara yang ukhrawi, yang ada hubungan kait dengan akhirat. Tak? Kita pergi perancangan tadi tu kerana nak belajar, nak pergi menadah kitab talaqi di Kuantan sana. Tak? Ataupun nak beribadat di sana, ataupun apa sajalah buat ibadat hal akhirat, maka dikatakan faniyatu khairin. Perancangan kita ni, urus tadbir, atur kita yang kita fikir-fikir ni, dipanggilkan niat yang baik. Sekiranya fa in kana ma'at tafwid wa huwa tabi'iyyun. Kita kena baca gitu. Au tabi'iyyun tu maksudnya wa in kana ma'at tafwid wa huwa tabi'iyyun fa syahwatu. Sekiranya apa yang kita rancang itu serta kita serah kepada Allah, ada perasaan serah kepada Allah Ta'ala, tapi dia tu perkara yang tabi'i saja, perkara yang biasa-biasa untuk kehendak kita, hawa nafsu kita sendiri, maka dikatakan syahwatun. Tak? Maka itu maka syahwat kita. Bukan niat yang baik, dia syahwat.
nafsu syahwat kita. Wa in kana ma'at tafwid wa huwa dunyawiyun fa umniyatun. Kalau lihat perancangan itu serta kita serah kepada Allah Taala, tapi dia itu salah merupakan urusan duniawi, maka dia merupakan angan-angan, cita-cita kita. Dia tidak benda yang sama, tapi konsepnya macam mana? Perasaan kita masa menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala tu merujuk kepada perbuatan kita tu macam mana? Kalau perbuatan tu perbuatan yang ukhrawi, yang berhubungan dengan akhirat, kata serta kita serah kepada Allah Ta'ala, maka dia katakan sebagai tadbir. Tadbir itu dia katakan sebagai niat. Kalau tidak, jadilah dia sebagai syahwat ataupun cita-cita saja. Berdasarkan kepada kenyataan Syekh Zarruq tadi, Syekh Ibn Ajibah membahagikan 3 bahagian. Tak. 3 bahagian tadbir. Tadbir yang tercela, yang dicela, tadbir yang dituntut, tadbir yang diharuskan. Kita kena faham tadbir itu ialah urusan perancangan hati kita. Urusan perancangan hati. Bukan hak zahir ni. Hak zahir tingkah laku perbuatan. Ni sebelum perbuatan berlaku tu apa tadbir kita? Apa perancangan kita, fikir-fikir kita sebelum kita laksanakan tu. Ada 3 jenis. Satu perkara dicela, satu perkara dituntut, satu perkara lagi diharuskan. Yang dicela tu macam mana? Suatu perasaan, perancangan, perkiraan hati kita yang disertai dengan jazam, putus mesti jadi gini. Mesti jadi gitu. Pak aku nak ni mesti jadi, tak boleh tak jadi. Kalaulah begitu perasaannya, maka benda yang hendak dibuat tu sama ada perkara tu yang berbentuk agama ataupun berbentuk duniawi, maka ia dikira sebagai yang dicela. Tadbir yang dicela. Kan kita nak buat tu kerana akhirat kan? Dicela juga. Dicela sebab apa? Lima fihi min qillatil adabi. Kerana buruk adab. Tidak ada adab dengan Allah Ta'ala. Sebab kita rasakan kita mesti buat tu memang menjadi perkara tu. Kalau kita nak tu. Tidak ada ruang. Tidak ada perasaan kita fikir benda ni mesti serah pada Allah Ta'ala. Tak ada. Kita rasa mesti berlaku. Itu buruk adab. Orang jahat adab apa ni? Orang yang tidak beradab. Dia rasa dia sendiri yang hebat. Boleh melaksanakan perkara tu. Dan kerana kegelojohan nafsu dia. Kegelojohan nafsu dia itu sebahagian daripada makna kegelojohan nafsu dia. Dia buat pun dia jadi penat saja dengan sebab nafsu dia. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak akan ikut perasaan rasa yakin dia tu. Allah Ta'ala telah tentukan mengikut apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kenapa? Sebab sepatutnya kita kena fikir apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat yang maha hidup dan maha mentadbir tidak akan mungkin berlaku. Tidak akan mungkin kamu mengadakannya. Bila dah Allah Ta'ala takdir dah akan jadi tidak sebagaimana yang kamu rancangkan, tidak akan berlaku sama sekali. Walaupun kamu ingin melakukannya. Kalau kamu melakukan juga, kamu paksa diri juga, ia merupakan satu kepenatang saja. Dan kebiasaannya, kata Syekh Ibn Ajibah, setiap perkara kamu tadbir untuk diri kamu sendiri, kebiasaannya tidak akan bertepatan dengan takdir Allah SWT. Takdir Allah Ta'ala tidak akan menyebelahi kita biasanya. La tusa'iduhu riyahul aqdar. Angin-angin takdir Allah SWT tidak akan menolong kamu. Maksudnya, takdir Allah Ta'ala tidak memihak kepada kamu biasanya. Apabila kamu tidak menyerah tadbir kamu kepada Allah SWT. Sebab kamu apa? Kamu tidak beradab pada ketika itu. Kamu merasakan diri kamu sahaja yang dapat melaksanakannya. Okey? Boleh faham Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allah Ta'ala telah menjadikan ar-ruh wa raha. Ke roh dan kerehatan.
Nah, ah, kenikmatan dan kerihatan tu dalam sifat redha dan keyakinan yang ada pada hamba. Bila ada redha, ada yakin, barulah Allah Ta'ala menyediakan kerihatan pada diri kita. Nah, sebab itulah seorang ulama kata, orang yang pandang kepada takdir Allah Ta'ala tu, dia akan rehat. Orang yang akan pandang kepada tadbir dan takdir Allah Subhanahu Taala tu, dia akan rehat. Dia akan rasa rehat. Kenapa? Sebab dia yakin dengan takdir Allah Ta'ala dan dia redha kepada takdir Allah Ta'ala. Pada ketika itu, hati dia susah tak? Tak susah rehat. Walaupun zahirnya orang nampak susah. Tapi orang yang tidak pandang kepada takdir Allah Subhanahu Taala, maksudnya tidak sedar terhadap takdir Allah Ta'ala, bahkan rasa tak boleh terima dengan takdir Allah Ta'ala, dia akan penat. Dia akan seserabut, hati, stres. Kenapa? Kerana tidak ada keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu Taala dan tidak ada redha terhadap takdir Allah Taala. Jadi kita hidup ni kena pandang kepada redha kepada, pandang maksudnya redha kepada takdir dan tadbir Allah Subhanahu Taala. Walaupun zahir tidak redha, zahir kita tak redha, zahir bukan tidak redha, zahirnya kita berat. Pada pandang mata kita berat nak terima perkara tu, tapi hati mesti kena rasa redha. Baru kita tidak akan stres. Kalau tidak, kita akan rasa stres. Tak? Boleh jadi gila kita. Hilang akal kita. Tak? Kenapa? Kerana tidak ada redha. Ini maksud dia. Jadi, arih nafsaka anit tadbir. Lihatlah diri kamu, arih nafsaka minat tadbir. Lihatlah diri kamu daripada kamu mentadbir diri kamu sendiri. Rehatlah kamu daripada kamu mentadbir diri kamu sendiri. Kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, kalau boleh, janganlah kamu pilih urusan kamu. Jangan kamu pilih sendiri urusan kamu. Dalam urusan kehidupan kamu, jangan kamu pilih kalau boleh. Sebaliknya, kamu hendaklah kamu pilih untuk menjadi kamu tidak memilih. Nah. Dan tujulah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang hakikat sebenarnya memiliki sifat memilih. Jangan kamu cenderung kepada perkara yang hendak dipilih. Nah. Bahkan kamu hanya cenderung untuk menuju kepada Allah Ta'ala yang memilih. Maksudnya, serahlah kepada Allah Ta'ala yang memilih. Itu kedudukan, suasana, keadaan, kerohanian orang yang tinggi, kesedaran ingatan, pengenalan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasakan nak pilih Allah Ta'ala, pilih je. Tidak ada pilihan sendiri. Itu bila tu? Bila kita kenal Allah. Kita bila tidak kenal Allah ni, kita menentukan diri kita, ya Allah, aku nak ni, berilah aku. Aku nak ni, ya Allah, beri aku. Aku nak ni, ya Allah, beri aku. Macam kita pula raja tau. Kita nak minta Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita sedar bahawa Allah Ta'ala suruh kita minta. Kita minta sungguh-sungguh nak. Itu peringkat kita hamba yang rendah. Tahap kesedaran pengenalan kepada Allah. Orang yang pengenalannya tinggi, kesedaran pengenalan dia tinggi, kuat kepada Allah SWT, hampir kepada Allah Ta'ala. Nah, ini antara salah satu daripada sikap mereka. Jadi, semua kenyataan sahadah sufiah yang kita sebutkan tadi, boleh merujuk kepada makna tadbir. Nah, yang dikatakan jangan kita pilih semua sekali itu, ataupun tadbir itu merupakan satu yang buruk semua sekali itu, boleh merujuk kepada makna tadbir yang mazmum tadi ya. Tadbir dengan nafsu kita, dengan jazam, dengan rasa putus kehendak diri kita sendiri. Adapun tadbir yang ada bersertanya perasaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu bukan suatu perkara yang dicela, selama mana perkara itu tidak berpanjangan. Kalau perkara itu yang duniawi lah, kita tadbir tapi tidak berpanjangan.
Tetapi sekejap je, tidak berpanjangan. Hati kita tidak bergantung sepenuhnya kepada tadbir kita. Maksudnya, itu tidak jadi masalah. Okey, itu yang pertama. Tadbir yang dicela. Tadbir yang tidak dicela, yang dituntut, ialah tadbir terhadap perkara yang ditaklifkan kepada kita. Seperti perkara-perkara yang diwajibkan, perkara yang disunatkan daripada amal ibadat yang ketaatan, amal ibadat yang disyaratkan. Serta ada perasaan kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Taala. Tak, ketentuannya macam mana, pelaksanaan macam mana, kita serah diri kepada Allah Taala. Tak, dan memandang kepada tadbir kudrat irada Allah Subhanahu Taala yang maha sempurna. Maka perasaan tadbir yang seumpama ini terhadap perkara yang ditaklifkan, terhadap perkara yang dituntut, disuruh dalam syarak, maka dikatakan niat solihah. Niat yang betul, niat yang baik. Tak. Kita malam-malam sebelum kita tidur, kita takbir. Esok insya-Allah pagi-pagi lepas subuh saya kena bangun awal, lepas tu sembahyang subuh berjemaah, kemudian wirid sikit, lepas wirid apa pukul 7 sebelum pukul 8 tu, 7:30 tu saya akan perlu makan dulu sikit. Pukul 7:45 tu saya kena bergerak ke kelas dah. Pukul 8 mesti ada kelas. Sampai kelas. Tabir. Kerana nak belajar ibadat. Maka kita fikir tadbir tu, lalu kita serah kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahlah kerja kita, urusan kita ni, betul-betul gitulah. Kita harap kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan boleh buat benda ni. Tak. Sampai esok kita pun buat. Harap Allah Ta'ala sempurnakan perancangan kita. Maka kita panggil tadbir al-matlub. Tadbir itu dituntut dari masalah. Contoh nak pergi Mekah. Tak. Nak pergi Mekah. Nak pergi belajar. Ataupun nak sama belajar lepas ni sama belajar. Apa urus? Kena buat ni, buat visa apa. Kan tadbir kan? Kan nak belajar. Maka dituntut. Nak pergi Mekah. Buat pergi kursus haji ke, daftar, tabung haji ni semua sekali masuk ni. Sampai masa pergi. Itu tadbir matlub. Tidak jadi masalah. Ini yang dikatakan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Maksudnya, kalau niat tu baik, amalan tu jadi baik. Okey? Sebagaimana yang disabdakan juga oleh Rasulullah SAW, sekiranya seorang hamba itu buat satu kebaikan. Dalam hadis kursi dah. Lalu dia tidak buat. Dia niat satu kebaikan. Hamba tu niat, dia nak. Dia nak tu ditadbir tu. Aku nak buat benda ni, nak buat. Sampai masa dia tak buat, Allah Ta'ala akan memberi ganjaran satu pahala kepada dia. Walaupun tak buat lagi. Tapi niat dia betul. Benar hatinya nak buat. Itu panggil tadbir al-matlub. Al-qismul matlub. Sebab apa? Tak dikatakan sebagai niat yang baik. Inilah mafhum kenyataan Syekh, fama qama bihi ghairuka, apa yang telah dilakukan oleh orang yang selain daripada kamu. Id mafhumu anna ma lam yakum bihi anka wa huwa ta'ah la yadurruka tadbiru. Maksudnya, sebab mafhum dia, setiap perkara yang tidak dilakukan, malam yakum bihi anka, yang setiap perkara yang tidak kamu lakukan, bukan untuk kamu lakukan, maka kamu tidak beri mudarat. Tidak beri mudarat jika kamu mentadbirnya. Itulah taat lah. Maknanya selama mana ketaatan kamu yang kamu tadbir itu, kamu serah diri kepada Allah Subhanahu Taala, dan kamu tidak jazam, tidak pasti bahawa kamu mesti melakukannya, yang melakukannya ialah Allah Ta'ala, menciptanya Allah Ta'ala, maka la yadurruka tadbiruhu, tidak jadi masalahlah kamu mentadbirnya. Maksudnya, fama qama bihi ghairuka tu ialah ta'at. Ta'at tu perkara yang bukan kamu buat sebenarnya. Kamu tadbir, kamu serah kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mencipta sifat ta'at pada kamu tu. Maka,
la yadurruka tadbiruhu. Dia dipaham dari satu sudut. Tak. Dipaham dari satu sudut bahawa tadbir yang matlub ini ialah kita mentadbir dalam keadaan kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap perkara ibadat yang akan dilakukan. Okey. Wa amal qismul mubahu, bahagian yang diharuskan ialah tadbir yang diharuskan pula ialah tadbir terhadap perkara yang duniawi yang hendak kita lakukan. Tapi dengan syarat ada perasaan kita menyerah diri kepada kehendak dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memandang bahawa semuanya itu terzahir dengan sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak merasakan bahawa dia sendiri yang boleh buat. Dia sendiri yang mesti jadi buat. Kan? Ini salah satu perkara yang perlu kita faham. Dalam motivasi bila kita rasa kamu boleh, kamu boleh, kamu sendiri boleh, kamu sendiri boleh. Ni jazam tu lagi. Waktu salah. Waktu terkeluar daripada makna tafwid. Tapi orang barat kata boleh sebab kita ikut barat. Orang barat kata, kita boleh, kita sendiri buat. Kita ada aura dalaman kita, ada kekuatan dalaman kita. Kekuatan dalaman kita ni lah yang buat, kita buat, bukan orang lain buat. Tak, maka kita rasakan kita yang buat. Jazam perasaan kita tu, putus perasaan hati kita, kita yang buat. Maka ini makna tadbir yang mazmum. Tak, tadbir yang mazmum. Dan macam mana Ustaz? Kita belajar gitu. Awak belajar barat, gitulah. Awak belajar Islam, tak gitu. Maka nak macam mana? Ubah. Kita rasa tak buat? Serah diri kepada Allah Ta'ala. Masukkan elemen serah diri kepada Allah Ta'ala. Bukan kita buat. Kita tidak daya upaya. Tak. Kita boleh apabila Allah Ta'ala kehendaki. Tak. Dengan sebab Allah Ta'ala kehendaki, kita boleh. Bukan kita rasakan, kita boleh. Kita boleh. Kita rasa kita boleh. Kita bayang-bayangkan kita boleh. Kita bayang-bayangkan kita yang buat. Kita sendiri yang melakukannya. Tak. Kita boleh sendiri yang mencapainya. Banyak benda kan? Kita bayang-bayang tu. Tak. Sebab tu setengah-setengah kita bayang-bayangkan supaya apa? Bayang-bayangkan supaya apa? Macam-macam lah. Sekarang ni. Bayang-bayangkan rasa apa? Rasa ringan jadi ringan, rasa berat jadi berat. Rasa sihat jadi sihat, rasa sakit jadi sakit. Kan kita bayang-bayang lagi tu. Tu jazam diri kita sendiri. Walaupun berlaku tu mazmum. Dicela di situ. Kenapa? Kerana kita telah putus hubungan perasaan kita dengan Allah Ta'ala. Pada ketika itu. Sebab tu, membezakan perkara duniawi yang diharuskan dengan yang mazmum tu ialah apa? Apabila ada perasaan tafwid. Ma'at tafwid lil masyiah. Serta diserahkan perasaan kita serahkan urusan itu kerana kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kudrat dan iradat dia. Dan wan nazar lima yabruzu minal qudrah, dan memandang, memerhati, merasakan bahawa semua yang berlaku itu dalam diri kita terhasil daripada kudrat iradat Allah Taala, bukan kita. Wa ghairu muawwalin ala syai'in min dzalika, bukan kita rasa bergantung pada dengan sebab kita buat ni, kita asam ni. Kan bercanggah? Canggah tak? Dengan motivasi kita belajar. Canggah. Maka itu yang perlu kita baiki. Sebab apa? Sebab kita kena faham bahawa wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ni kita praktik dia. Kamu tidak sama sekali boleh berkehendak kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah cara penghayatannya. Kan? Beza. Jadi, ini maksud sabda Rasulullah, at-tadbir nisful aishi. Tadbir dalam urusan kehidupan. Mentadbir itu melakukan tadbir itu sebahagian daripada kehidupan. Maknanya kita nak hidup, kita kena tadbir. Tadbir dengan makna ini. Bukan tadbir dengan makna jazam. Jazam maksudnya putus, kita je yang boleh. Kan?
Kita nak mengeluarkan kekuatan dalaman kita, potensi dalaman kita, katakan. Tak, kita pun rasakan kita boleh, kita. Tak. Itu orang yang tidak ada hubungan kerohanian daripada Allah Ta'ala. Hubungan iman, kepercayaan daripada Allah Ta'ala tidak ada. Maka, munasabah dia kata macam tu. Lalu, teori itu kita guna dalam pembelajaran kita dan untuk kehidupan kita. Kita pun tersasar. Tak. Macam mana kita baki? Kita buang bahawa kita yang boleh, Allah yang mengurniakan kita boleh. Kita serah kepada Allah SWT. Baru kita nampak kesempurnaan makna dan kehambaan kita kepada Allah SWT. Tak. Dengan syarat, tengok disebut sini, dengan syarat alla yuraddidahul marrah ba'dal marrah. Jangan dia ulang-ulang berkali-kali. Dah, maksudnya kita tadbir tu jangan kita rasakan dengan tadbir kita ni, tadbir kita lah buat, kita buat. Untuk menunjukkan bahawa jangan kita putus merasakan kita sendiri yang buat. Kita sendiri yang mentadbir. Kan? Itu maksudnya jangan berulang-ulang. Jadi qadar yang diharuskan itu ialah hanya terlintas dalam hati kita merasakan kita perlu tadbir, kita uruslah ni, kita buat. Masa Allah Ta'ala lepas tu. Allah Ta'ala segala-galanya menyempurnakan urusan kita. Seolah-olah seperti udara yang masuk ke satu pintu rumah, keluar ke pintu lain. Nah, udara yang masuk dalam satu lubang, keluar kepada lubang yang lain. Ibarat itulah. Laluan, begitu. Sekali lalu je, kita pandang ini tadbir kita. Dah. Itu dia. Itu tu bagi orang yang macam mana? Orang yang arif billah begitulah. Mereka itu merasakan tadbir itu billah. Mereka itu buat tadbir tapi tidak bergantung hati dengan tadbir mereka. Bergantung harap dengan tadbir mereka. Mereka itu bergantung harap dengan tadbir Allah Ta'ala. Kita sangat bergantung harap dengan tadbir kita. Sebab tu kalau tak jadi, kita rasa sangat muskil. Kalau tak jadi, kita rasa sangat duka cita. Sebab kita buat rapi dah ni. Teratur dah ni, pasal apa tak jadi juga. Kan? Itu perasaan yang timbul dalam hati kita. Beza kita dengan arif billah ni begitulah. Mereka itu juga tadbir. Tapi tadbir mereka itu kedudukannya sama seperti angin yang masuk dalam satu lubang, keluar ke lubang yang lain. Sekadar tu je. Keluar, masuk, keluar. Tanpa tumpuan yang sangat jitu terhadap perasaan atau tadbir kita sendiri. Okey. Dan tanda-tanda kedudukan tadbir kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan diri kita sendiri. Dah. Kaunu wa alamatu kaunihi billah wa alamatu kauni tadbir billah. Tanda tadbir itu ialah tadbir billah macam mana? Dah. Tadbir dengan Allah. Maksudnya kita tadbir tapi menyerahkan kedudukan tadbir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Merasakan Allah Taala yang mentadbir dirinya, bukan dia yang mentadbir dirinya sendiri. Kan? Itu at-tadbir billah. Macam mana tanda dia? Apabila berlaku satu perkara itu bertentangan dengan apa yang dia rancang, berlaku satu perkara itu mengikut kehendak dan takdir, mengikut kehendak dan kudrat Allah SWT, berlawanan dengan apa yang telah dirancang oleh seorang hamba itu. Bila berlaku gitu, perasaannya tidak rasa keluh kesah, tidak rasa sempit dada, la yang qabid walam yattarid, tidak rasa sempit dada dan keluh kesah. Bahkan dia merasa senang hati, rasa redha dengan takdir Allah SWT dikenakan kepadanya. Faham?
itu tanda orang yang melakukan tadbir, dia lakukan tadbir. Tapi tadbir dia billah. Dia merasakan tadbir dia diuruskan oleh Allah Ta'ala, ditadbirkan oleh Allah Ta'ala. Bukan dia sendiri yang bergantung harap kepada tadbir dia. Urusan hatinya. Nah. Sebagaimana tersebut dalam syair. Serahlah kepada perkara itu kepada Salman. Salman ni orang kuat. Orang Iraq dulu, dia guna syair-syair, ulama salaf sufiah mereka itu guna syair-syair, perempuan tu merujuk kepada makna makna orang yang paling dikasihi. Orang yang paling dikasihi maksudnya Allah Ta'ala lah. Maksudnya Allah Ta'ala, tapi macam kedudukannya kalau nak banding dengan orang kok, macam ke Salma lah orang yang paling dikasihi. Serahlah apa tu ke Salma semua. Tak, ada orang nama Salma sini? Ada. Serahlah urusan kepada Salma semua. Dan jalanlah kamu sebagaimana Sama jalan. Sama pergi ke mana? Ikut je. Jangan apa, jangan bantu-bantu Salma. Salma nak pergi pasar malam. Lagi balik rumah. So ikut. Orang kasihan kan? Dan ikutlah angin, tiupan angin takdir dan qada Allah Subhanahu Wa Taala di mana saja ia beredar. Beredarlah kamu di mana saja ia beredar. Maksudnya serah pada takdir Allah Taala. Nak ceritanya serah pada takdir Allah Taala ni, bukan pada Salma tu. Salma tu cerita bandingan kalau kita kasih kepada seseorang, kita ikut je pada dia dah. Begitu juga kata Syekh Ibn Atlas Sekandari dalam Tanwir dan kitab dia lain, At-Tanwir fi Isqatit Tadbir. At-Tanwir, kecemerlangan hati itu, kegemilangan hati dengan nur makrifah itu akan berlaku apabila seseorang itu menggugurkan tadbir dirinya. Tajuk kitab At-Tadbir, At-Tanwir fi Isqati At-Tadbir. Satu perkara yang diberi faedah yang diterangkan oleh Syekh Ibn Atlas Sekandari mengatakan bahawa semua perkara, sama ada perkara tu, semua perkara yang ada tu, ianya sama ada dipuji, dicela ataupun dipuji, bergantung kepada bergantung kepada matlamaknya sendiri. Matlamak perkara itu dilakukan. Jadi suatu perkara yang dilakukan itu dipuji ataupun dicela bergantung pada sejauh mana matlamak itu. Sejauh mana nilai matlamak itu dilakukan. Sejauh mana. Maksudnya sekiranya apa yang kita lakukan itu menyebabkan kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala, menggagalkan kita daripada berkhidmat menegakkan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala, menegah kita daripada sampai kepada redha Allah, maka tadbir itu merupakan tadbir al-mazmum. Setiap perkara yang menyukarkan kamu, yang menyibukkan kamu, yang menjauhkan kamu daripada redha Allah Ta'ala dan taat kepada Allah Ta'ala dan khidmat kepada Allah Ta'ala, maka perkara itu perkara mazmum. Tadbir itu merupakan tadbir yang mazmum. Tadbir yang tercela. Tadbir yang terpuji pula, sekiranya perkara itu membawa kamu kepada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Setiap urusan pekerjaan kamu, urusan tadbir kamu boleh membawa kepada redha Allah Ta'ala, mendekatkan diri kamu kepada Allah Ta'ala dan membawa kamu kepada redha Allah SWT. Maka ia merupakan tadbir al-mahmud. Ini yang dikatakan pembahagian at-tadbir. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam.